Buang siapa tu? Dia akan buang Amir. Amir masuk balik dah. Okay, kita ada dua formula lah. dq over dt sama dengan cut. Satu lagi love lah. So ada dua. Okay, so kita tengok nombor 11. Okay, kita tengok soalan nombor 11. Okay. A gold road at contact with silver road. And then the gold end of the silver end of the compound is 90 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. The silver road have thermal conductivity. So dia bagi K lah, ini K silver K silver, and then dia bagi length. Dia bagi length untuk silver dan area untuk silver. If 341.3 joule heat flow, ini adalah Q Q siapa? Q gold in 10 second. Calculate the temperature at the contact surface. Okay, so soalan nombor 11 ni kalau saya lukis, kita ada dua body lah, iaitu satu adalah gold, satu adalah silver. Okay, yang ini 90 degree Celsius, yang ini adalah 30 degree Celsius. So dia minta temperature yang dekat tengah-tengah ni lah. So macam soalan ni macam pernah tengok kan. Okay, so kalunya bila kita nampak soalan macam ni, kita akan guna cut. Kita tak guna love. Love tu adalah expansion. So ini adalah cut lah. So kita akan pakai formula cut. Okay, awak dengar kan saya cakap kan? Ke putus-putus ke apa? Dengar. Dengar. Okay. So saya akan, bila saya nampak soalan macam ni, saya tahu bahawa dia, because dia cakap tadi dia adalah sama. So maksudnya dia melalui proses steady state lah, walaupun tak ada perkataan steady state dekat sini, tapi selalunya kita akan buat dq over dt untuk gold akan sama dq over dt untuk silver. Kenapa boleh sama? Sebab dia bersambung dan dia kata temperature dia ni sama. So that's why dq over dt, rate of heat flow dia boleh sama lah. Okay. Cuma masalahnya sekarang selalunya kita akan buat sini cut, kita potong mana yang boleh kan. Tetapi soalan awak ni sekarang, dia tak ada bagi K untuk gold. Dia hanya bagi K untuk silver sahaja. Dia bagi thermal conductivity untuk silver sahaja. So, saya hanya boleh buat cut untuk silver je. Saya hanya boleh buat cut untuk silver. Tapi saya dah tahu dah sebenarnya Q untuk gold ni dia dah bagi 341. 341.3, so saya bahagi dengan 10 second sebab I already know the time and I know that dq over dt for gold is actually equals to dq over dt for the silver. So this whole thing is belong to the silver lah. So maksudnya 341.3 divided by 10. So I have my K silver. What is my K silver? 427. My area for silver is 7.85 times 10 power of negative 5. So dt. dt, temperature dia lah. So temperature dia saya dapat okay, saya nak tanya awak, siapa tolak siapa? Saya nak tengok dekat rumah siapa? Rumah silver je tahu sebab saya tengah buat silver. 30 tolak T ke T tolak 30? T tolak 30. Gegamnya T tolak 30. Banyaklah awak T tolak 30. Ingat tak dia daripada highest pergi ke lowest? Tengok rumah silver ni, anak panah dia ke sana. So siapa final? Delta ni adalah perubahan final, iaitu T final tolak T initial. Siapa final awak sekarang? 30. Ya, 30 tolak T. Ya, ingat ya, final minus initial. So kalau untuk gold, T minus 90. Dia mesti adalah perubahan due to the temperature different from hotness. Due to the highest temperature pergi lowest lah. Okay, X saya ambil silver punya lah. Berapa X silver? 2.5 cm. 2.5 darab 10 negatif 2. Alamak, saya punya calculator tak ada. Okay, so 341. 341.3 saya bahagi 10. Saya dah equal negatif 427 darab 7.85 kuasa negatif 5 darab sorry, saya kena buat bracket dulu. 30 tolak X bahagi 2.5 kuasa negatif 2. Okay, so saya tekan shift soft.
So jawapan saya bukan ni jawapan saya yang ni lah. So temperature saya adalah 55.46. 55.46 degree Celsius. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh madam. Sebab kita jarang tau jumpa yang macam ni. Selalunya kan kita buat cut kan. Kita buat sini cut, kita potong-potong. Kita potong X. Tapi kali ni dia lain macam sikit lah. Dia dah ada goal, so kita samakan dia dengan ni. Okay, soalan number B. The area of metal plate change from, so ini area pertama, ini area kedua. When the temperature increase by, so ini adalah delta T ya sebab increase by. Calculate the coefficient of linear, so dia suruh cari alpha. Okay, yang ini saya tak gunalah formula cut. Ingat tak chapter ni ada dua formula, cut dengan love. So saya akan guna formula love lah. So kita akan guna formula love. Okay, macam mana formula love tu? Okay. So saya nak guna L ke A ke atau gamma. Disebabkan dibagi area, so saya akan pakai area lah. Formula area adalah delta A sama dengan beta A naught delta T. Okey, delta A adalah 120.059 tolak 120. Beta saya tak ada nak cari. Tapi dia nak cari alpha bukan beta. So beta sama dengan 2 alpha. A naught, A asal lah, A original 120. So delta T adalah 30. Tak perlu tukar. Delta T you tak perlu tukar. Dia boleh berunit dalam Kelvin ataupun degree Celsius. Okay. Cakap dekat dulu. Tak pakai emas ni. Okay. So saya akan dapat alpha lah. 120.059 tolak 120 sama dengan 2 darab X darab 120 darab 30. So saya tekan shift solve. So saya akan dapat 8.19. So alpha saya 8.19 darab 10 kuasa negatif 6. Unit dia adalah disebabkan ni C degree Celsius. Negatif 1 kalau tak siap saya. Selalu jarang kita hafal unit untuk dia ni. Ada dua unit yang kita jarang hafal. K thermoconductivity saya ingat wamak. Kalau untuk alpha ni degree Celsius atau K negatif 1. Betul tak jawapan ni? Saya tak tahu ni jawapan ni betul ke tak. Kalau salah beritahu saya. Betul. 8.19. Okay, boleh? Boleh tak? Diam juga. Boleh madam. Boleh tak ni? Boleh. Okay. So tadi kalau kita tengok 2018 dia keluar pasal cut dengan A kan? Okay, kita tengok pula 2019. Okay, 2019. Senyap. Alright, 2019 kita tengok. A perfect insulated, ada perkataan insulated road with 50 cm and cross sectional area A at a steady state. Dah tahulah dQ over dt dia akan sama, temperature bila dia 50 and 10 and 50 adalah ini. Dan thermal conductivity untuk aluminium adalah ini. Okay, so kalau baca soalan ni dia kata ada road. Dia adalah road ni dia adalah well insulated lah, so dia ada insulator. Okay, dia tanya soalan pertama, sketch label the graph temperature lawan distance. So nombor sebelah A ni dia suruh lukis graph temperature, nak buat degree Celsius boleh, nak buat Kelvin pun boleh, lawan X. Okay, ada perkataan insulator. So macam mana graph saya? Dia ada 3 graph tau. Gelongsor, straight, ada 2 different gradient. Macam mana graph saya ni? Tahu dia kenapa?
Straight. Graf dia adalah graf straight. Dan dia adalah straight terus je lah. Dia tak kena zero tau. Jangan buat dia sampai zero. Sebab bila dia kosong, dia adalah 150 darjah. Bila dia 50 cm, oh ni cm, sorry. So saya kena buat cm lah kat sini. Dia adalah 50. So graf dia bentuk macam ni lah. So kita ada 3 graf, ingat tak? Gelongso, straight, satu lagi straight macam ni. Yang ini tak ada insulator, yang ini ada insulator. Yang ini saya label ini A, ini B. Di mana KA lagi besar daripada KB. Kenapa KA lagi besar daripada KB? Sebab siapa yang lagi cerun, lagi gradient, temperature gradient dia lagi cerun, maknanya nilai thermal conductivity dia adalah rendah. Ya, ingat yang itulah. So ingat lagi cerun, K dia lagi rendah. Okay, settle sketch, 2 markah. Number B, calculate the temperature gradient. Jangan cakap cikgu tak tahulah temperature gradient. Temperature gradient yang ini, dT over X. Inilah temperature gradient, temperature gradient. Okay, delta T ni adalah perubahan temperature. So final awak 50 tolak 150 degree Celsius. X awak adalah 50 tolak kosong ni temperature gradient. So awak akan dapat 50 tolak 150 bahagi 50. So saya akan dapat negatif 2. Tapi negatif 2 saya ni dalam degree Celsius cm negatif 1. Sebab ini degree Celsius, ini adalah cm. So kalau awak nak tukar dia dalam bentuk meter, so yang bawah ni kena tukarlah kuasa negatif 2. So saya akan dapat negatif 200 lah. So negatif 200 degree Celsius M negatif 1. Ini kalau saya nak letak dia dalam unit SI. Untuk temperature, kalau delta tak ada masalah, nak letak Celsius boleh, nak letak Kelvin tak ada masalah. Tapi kalau T saja memang kena Kelvin. Okay, soalan number C, dia minta the rate of heat flow. So dia minta apa ni? Dia minta dQ over dt lah. So dQ over dt sama dengan cut lah yang kita tahu KA dt over X. So K, ada tak dia bagi K? Ada, tadi dia bagi K 210. Ada tak area dia bagi? Ada 3 tapi dalam cm squared. So negatif 4 lah. dt over X ni negatif 200. That's why saya nak keluar dalam SI unit. Sebab apa? Saya dah tukar semua ni dalam SI unit. Ini dalam meter, ini pun dalam meter. So boleh cancel. Kalau you ambil ni, yang ini awak kena biar dia dalam cm. Baru you boleh cancel. Kalau tidak jawapan awak akan salah lah nanti. Okay, so saya akan dapat jawapan saya 210 darab 3 kuasa negatif 4 darab 200. Negatif-negatif cancel lah. So jawapan saya 12.6 lah. 12.6 unit saya joule S negatif 1 atau watt. Dua-dua boleh. Betul tak? Watt boleh, joule negatif 1 pun boleh. Okay, boleh tak? Okay tak ni? Okay dah. Okay, so saya kalau kita tengok sebelum tu cut dengan A kan? Yang ni hanya cut. Okay, so kita tengok 2020 pula. Itu 2020 yalah 2020. So ini 2020 2020 adalah cut saja. Okay, 2019 saya tak buat 2019 adalah pasal ni lah cut dengan A. Okay, 2018 tak buat tadi 2018 adalah, saya tak buat 2018. Okay, 2018 kita buat 2018. Kita kena buat 3 tahun, at least 3 tahun kita tahu macam mana pattern soalan dia. Okay, kalau 2019 tadi cut dengan A, yang 2020 cut je. Okay, 2018 dia bagi dimension of aluminium of the wire untuk bila temperature dia, room temperature, dia bagi adalah length dia ini, cross sectional dia ni. It's melted in a spherical ball. If the coefficient of linear, so alpha dia bagi ini, calculate volume. So yang ini adalah pasal love lah.
langsung tak dekat. So sebelum tu adalah love. So tahun 2021 mungkinlah dia akan tanya love balik lah. Sebab yang tahun ni tanya pasal volume. Sebelum tu area, mungkin length, tak tahulah. Mungkin atau semualah dua-dua, tak tahu berapa yang dia akan tanya . Okay. So nombor 11 ni dia cakap dia ada wire. Okay, wire ni dia meltkan dia menjadi bola. Spherical. Dia jadikan berbentuk spherical ball. Okay, dia tanya what is the volume of spherical ball at room temperature, masa dia tengah sebelum dia room temperature. Bila dia room temperature, dia adalah menggunakan area dengan length of this. Sebab ini masa dia temperature 20 degree Celsius. Yang ini adalah volume masa dia tengah tinggi lah, temperature dia unknown lah. Okay, so apa yang saya nak kena buat, volume adalah sama dengan area darab length. So bila 27, saya follow je area ni. So area ni adalah 3 darab 10 negatif 6, length dia adalah 150. So saya akan dapat 3 kuasa negatif 6 darab 150. So saya akan dapat 4.5 darab 10 negatif 4. Unit dia adalah M3. Maknanya saya ambil adalah volume waktu dia room temperature. Jangan ambil waktu dia dah terbakar. Terbakar dah jadi lain. Sebab dia minta room temperature. Okay, number B dia minta change of volume delta V lah masa dia heated at 200. Okay, so yang ini yang kita nak cari guna formula delta V equals to gamma V naught delta T. So gamma, kita ada gamma, tak ada, kita tak ada gamma tapi kita ada alpha, alpha untuk aluminium. So gamma adalah 3 alpha lah V naught delta T, iaitu 3 alpha watt 22.2 darab 10 negatif 6. V naught saya ambil yang inilah. Inilah V naught asal dia, 4.5 darab 10 negatif 4. Okay. Darab dengan 200 tolak 27. Kenapa tak payah tukar kepada Kelvin? Sebab delta T. Delta T tak kisah. Boleh degree Celsius, boleh Kelvin. T je mesti dalam Kelvin. Okay, so tekan kalkulator. 3 darab 22 kuasa 2.2 kuasa negatif 6 darab 4.5 darab 10 negatif 4 darab 200 tolak 27. So saya dapat jawapan 5.18. So 5.18 darab 10 kuasa 6. Negatif 6. Unit M3. So ini adalah waktu dia 200. Okay, lepas tu dia ada minta satu lagi soalan adalah waktu dia negatif 7. Dia di-coolkan dalam negatif 207. So you still using the same equation. You guna equation yang sama, delta V sama dengan ni, formula yang sama je. Cuma awak tukar yang temperature tu je lah yang awak tukar. So temperature tu negatif 7 yang tolak 27. Sebab final you adalah negatif 7 tau. Ini final tau. Ingat love, bila nak guna love, LAV ni dia mesti final tolak initial. Final awak di apa dia. Tapi kalau yang untuk cut tu, awak kena mesti ingat dia bergerak dari sejuk ke panas. So selalunya nombor kecil tolak nombor besar. So jangan confuse cut dengan love tu lah. So yang ini saya guna formula yang sama. Cuma saya tukar yang ini je. Yang ini saya tukar negatif 7. So saya akan dapat negatif 1.02. Negatif 1.02 times 10 power of 6. Negatif 6 unit dia MQ. Okay, boleh tak? Boleh tak chapter ni? Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Cut love. Cuma yang tadi tu lah yang saya rasa yang gold dengan silver tadi tu kan. Dia kita jarang guna tu yang DQ/DT gold dia pakai untuk silver. Okay, kita masuk chapter 11. Okay, chapter 11 pasal apa? Chapter 11 adalah pasal Young modulus. Iaitu stress strain. Ingat tak chapter 11? Kita cerita pasal stress, strain. Itulah chapter 11. Okay, untuk chapter 11 ni, formula dia tak banyak pun kalau awak tengok dekat list formula. Chapter 11.
Ni sikit je formula dia ni. Di atas 11 iaitu stress, strain yang modulus U. Dan U ni sama dengan WI. Ada satu lagi formula lah buat ketahui energy per volume ni. Okay, so kita tengok soalan. Dia bagi initially length dia adalah ni, diameter dia adalah ni, suspended from a rigid body. Bila nampak perkataan suspended, maksudnya dia tergantung. Maksudnya force dekat sini akan sama dengan weight lah. Dia tak bergoyang, dia hanya force sama dengan weight sahaja. Okay, dan dia ada load 15 kg attached at lower end. Dia yang modulus, they give you Y lah yang modulus. So calculate extension, so dia suruh cari nilai E. So kita tahu yang modulus sama dengan apa? Flow air kan, ingat tak? Flow air. So 7 darab 10 kuasa 10. Force U akan sama dengan weight lah. So mg lah. Mg LO over AE. So 7 darab 10 kuasa 10. Mass U adalah 15 kilo 9.81. LOU adalah ni 2 point ke 2? 2 point. 2.45 bahagi area U adalah okey, disebabkan ini adalah wire, so wire ingat tak saya cakap wire area dia adalah pi r squared ataupun pi d squared over 4. So maksudnya pi d, saya nak guna d lah, 1.5 times 10 negative 3 squared divided by 4 lah. Extension kita nak cari. So kita akan dapat extension. Kalau boleh calculate tu adalah nak tekan calculator tu yang jawab akhir. Jangan awak buat satu-satu. So saya rasa saya pernah pesan kot awal-awal lagi dulu. Calculate tu biar yang terakhir sekali. So macam contoh ni kan, awak buatlah 7 kuasa 10. 10 ini sama dengan per. So saya buat 15 darab 9.81 darab 2.45 saya tutup bahagi. Saya buka bracket, saya per lagi sebab dia ada per kat sini. So pi darab buka bracket 1.5 kuasa negatif 3 square. Saya bahagi 4. Lepas tu saya darab dengan X. Tu saya tutup. So tekan shift solve. So saya akan dapat jawapan 2.91 kuasa negatif 3. So jawapan akhir tu biar sekali je awak tekan kalkulator. Jangan tekan kalkulator banyak kali lah. Betul tak ni jawapan ni? Saya pun tak tahu ni. Betul. So kalau boleh tu biar terbitkan semua dulu, last sekali baru tekan kalkulator. Okay, soalan number B. Dia minta strain energy. Apa simbol strain energy? U lah. Formula tu pun ada dekat list formula. Kita pergi tengok dekat list formula. Flow ni tak ada kan, kita hafal. So kita pergi dekat list formula, kita tengok ada tak formula U? Ada? Ni, U sama dengan half FE. So saya guna U sama dengan half FE. Saya guna kepala lain lah, pening lah tengok kepala tu. So nombor B, U sama dengan half FE. So half tadi adalah mg. So 15 darab 9.81. E saya adalah ni yang tadi lah 2.91 darab 10 negatif 3. So saya tekanlah kalkulator. Setengah darab 15 darab 9.81 darab 2.91 kuasa negatif 3. So I will get my answer is 0.21 lah. So 0.21 unit joule. Okay, boleh tak? Betul. So 2018 dia tanya pasal yang modulus dengan energi lah. Soalan ni dia tanya pasal Y dengan U. Okay, kita tengok 2019. 2019. Okay. Ni 2019. Saya dah chapter ni kan? Okay. Ni 2000.
Saya tengok. Ni 2000 apa? 20. Saya rasa dah pergi tempat lain lah ni. Okay. So, saya nak pergi chapter 11 kan tadi kan? Chapter yang modulus kan? Okay, ni nombor 10 lah. Yang modulus. Tadi yang ni dah buat dah rules dengan goal ni. Okay, nombor 10. The diameter of circular shoes circular shoe heel is D 13 mm. If the both heels support 70% of the weight of 54 kg woman, calculate the stress of the both heel. So kita ada heel. Ni heel. Heel, okay. Heel ni dia bentuk bulat. Sini dia punya support tu lah. Dia kata diameter dia adalah 13 mm. So dia tanya apakah stress. So bila kita tulis pasal stress, stress sama dengan F over A. So F awak adalah force yang dibagi adalah sama dengan weight lah yang dia boleh support, dan dia support hanyalah 70%. So maknanya 70% per 100 darab dengan weight dia lah 54. Ini adalah M mass dia. Tapi kena darab 9.81 sebab force adalah weight. Weight sama dengan mg. Weight adalah sama dengan mg. So M ni adalah yang 70% yang dia support daripada mass perempuan tu lah, woman tu. Okay, so and then I bagi area. Area apa? Area siapa yang mengalami stres. Bukan perempuan tu yang mengalami stres adalah shoes. Shoes yang tengah buat kerja. So shoes tengah stres. Perempuan tu berat sangat kan. So area untuk shoes adalah pi r square lah. So kita guna pi d square over 4 iaitu 13 times 10 negative 3 square over 4. Okay, but this one adalah untuk satu tapak. Perempuan tu ada berapa kaki? Ada 2. So kena darab 2. Sebab kita ada 2 tapak kaki. Faham tak ni? F ni forces. Forces dalam kes awak ni sama dengan weight lah. Sebab F yang di apply adalah sama dengan weight yang di support. Boleh tak yang ni? Ramai yang tak boleh tak fikir yang ni sebenarnya ni. So force sama dengan mg, mass dah ada, weight g dah ada, so A adalah darab 2 kerana kita ada 2 tapak kaki lah. Okay, tekan calculator sekali. That's why saya kata calculator ni kalau boleh tekan sekali je, jangan tekan banyak-banyak kali. Say per, okay, kita buka bracket, buat per dalam tu. 70 per 100. So darab 54, tutup bracket. Darab 9.81 bahagi 2 darab buka bracket per pi darab 13 kuasa negatif 3 square bahagi 4 tutup bracket. So tekan sama dengan lah. So saya dapat 1.42 darab 10 negatif 6. 1.42 darab 10 negatif 6 unit Pascal. Betul tak? Jawapan dia ni. Lain macam jawapan saya ni, jawapan dia 1.39. Okay, saya salah tekan lah. 54 tu madam. 54. Oh, 54. Itulah 1.396. 1.396. So dapat 1.4 lah juga kan. 1.40. 10 negatif 6 Pascal. Ataupun Newton meter negatif 2. Boleh tak? So 2018 yang modulus dengan apa tadi? Stress yang modulus dengan apa tadi kita buat? Energy. Energy, yes. Energy. Okay, yang ini adalah stress saja. So yang modulus dengan energy. 2009 adalah stress. Okay, kita tengok 2020. So 2020 adalah pasal
Yang modulus balik kot. Yes, yang modulus balik. So maksudnya yang modulus stress. Energy, stress. So yang modulus balik. So yang bawah ni mungkin strain lah. Strain atau stress balik lah. Tak tahulah kalau dia nak tanya yang modulus balik pun tak ada masalah sepatutnya. Kalau dia tanya yang modulus, awak tak tahu nak buat, bodoh lah awak. Sebab apa tahun lepas dah tanya yang modulus. Betul awak tak tahu nak buat lagi. So kalau ni mungkin dia akan tanya stress dengan strain lah. Saya rasa mungkin strain lah sebab dah lama strain dia tak tanya kan. Strain mungkin dia tanya strain percentage. So strain dengan strain percentage tak sama ya. Strain E over L naught. Kalau strain percentage adalah E over L naught darab 100%. Be careful lah dia darab 100%. Okay, selalunya kalau strain tu energy ratio. Kita pakai ratio. Okay, saya buat ni lah nombor 10. Okay, dia bagi length wire stretched. Ini E lah force F. Dia diameter, dia bagi diameter wire. Wire ingat je lah area dia adalah pi. Kalau dia bagi D, ingat je D square over 4. Yang modulus Y, dia suruh cari F. So gunalah formula yang modulus floor air. 4 markah tau tengok Yang modulus 2 darab 10 kuasa 11. Force awak adalah nak cari L0 1.5. Area pi D square over 4. D awak adalah 4 darab 10 negatif 3 square over 4 darab E awak 2 darab 10 negatif 3. So awak tu dapat F 4 markah. Senang gila ke saya rasa? Senang gila lah. 2 kuasa 11 shift equal. So saya kena buat per. So X darab 1.5. Saya bahagi. Saya kena buka bracket lah per pi darab buka bracket 4 darab 10 negatif 3 square. Saya bahagi 4. Lepas tu saya tutup bracket. Saya darab 2 kuasa negatif 3. Buat bracket ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. So yang ini. Okay. So saya akan dapat shift soft. So jawapan saya answer sama dengan 3.35 darab 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 Newton. Okay, betul tak? Ni jawapan dia. Betul lah 333 kan? So saya gundakanlah terus. Okay. So dia tanya, senang 4 markah. Senang gila 4 markah. Tengok ni 4 markah. So kalau dia tanya yang modular floor air. Saya tak tahu 4 markah ni jawapan unit 1 markah, gantian 1 markah. Formula ni dia bagi kot sebab yang ni formula is not given. Apa-apa formula tak bagi dia akan bagi markah. Tapi masalahnya soalan awal ni ABC. So ABC awak kena betul kira betul-betul lah. So kalau awak perasan apa yang saya tekan kalkulator sekali je tau. Kalau boleh biar tekan kalkulator tu sekali. Awak kena praktis lah buat kalkulator macam ni. Belajar macam tu. Okay. Boleh? Chapter 11 senang je kan? Stress, strain yang modulus. Stress, strain yang modulus. Ada graf ke? Oh ada. Graf dia yang 5 tu. A, B, C, D. Graf dia yang straight, bonggol naik atas ni. A, B, C, D, E. Ni graf dia stress lawan strain ataupun force over A. Ingat tak lagi graf ni? Ingat tak? Ingat tak? Diamlah. A ni apa? Proportionality limit. B ni adalah elastic limit. C adalah yield point. D adalah braking. Maximum force. E adalah braking. A ke B 0. AB adalah nama dia adalah elastic deformation. C, D, E adalah plastic deformation. Between B dengan C dia adalah transition lah di tengah-tengah. Jangan risau, awak punya PSPM tak tanya pasal konsep, dia tanya pasal kira-kira je. Okay, soalan seterusnya. Chapter 11 dah, chapter 10 lah kan? Oh, chapter 10 ni banyak ni. Okay, kita pergi chapter 10. Chapter 10. Lah buat lambat lah sebab diorang semua dah masuk chapter sampai 7 dah ni. Diorang dah masuk sampai 7 dah ni. Kita ada ni sebab amali hari tu Betul lah.
Ganti lah. Aduh. Saya ganti dulu tak tahu kat mana. Ini tak boleh nak jumpa awak lagi. Ada kelas lagi ke? Awak ada kelas face to face ke? Bukan semua dah kena online ke? Ha? Ada Semua ke yang buat online. semua online dah kan? Itulah. Okay, so kita masuk chapter 10. Kenapa chapter 10 nombor 9? Sebab chapter 8 tu hilang. So maksudnya start daripada chapter 1 hingga 7 dia follow, 8 dia dah masuk chapter 9. So lepas tu dia ni lah. Dia ni apa lain-lain. Okay, so kita masuk chapter 10. Okay, chapter 10 ni ada banyak benda awak kena tahu. Yang pertama awak belajar pasal wave, iaitu progressive dengan standing wave. Lepas tu awak belajar pasal application. Application awak belajar ada dua, iaitu string dengan air column. Air column pula pecah dua pula, open atau open close. Yang satu terbuka, satu tertutup. Lepas tu yang ketiga awak belajar Doppler effect. So ada 3 benda lah. So kalau awak perasan, dia akan pecahkan soalan tu kepada 3. Nampak ni, ni wave, ini adalah application. Dia tanya pasal wire placket ni string lah. And then dia tanya pasal ini adalah intensity dengan apa ni, Doppler effect. Dia gabung. So untuk PSPM memang ketiga-tiga ni akan keluar lah sebab soalan chapter 10 ni adalah paling banyak lah. So kalau awak ingat balik chapter 10 ni, dia ada berapa soalan? Banyak soalan dia. Oh saya tak ada bagi, saya tak boleh bagi kan. Itu kan dia lah bunyi tak bagi lagi. Geram betul. Geram betul ya. Saya tengok. Ni. Kalau awak ni saya tak buat sebab saya yang ni tak secara rasmi lagi saya tak boleh nak bagi. Kalau ikutkan 5 soalan. 5 soalan dia akan keluar. So kena tahulah 5 soalan tu. Okay. Alright, so kita buat soalan nombor 9A. Progressive wave ni pula kena tahu untuk wave ni kita ada 2 benda kita kena tengok. Satu adalah wave, satu lagi adalah particle. Soalan nak wave ke soalan nak particle? A progressive wave dia bagi equation ni where y and x in cm and t in second. Calculate the speed of wave. So yang ni dia nak speed of wave, tapi yang bawah ni dia nak vibration velocity at t0 when particle. Dia nak particle. So dia tanya dua-dua. Dua-dua dia tanya awak. Okay, so soalan pertama bila nampak je equation macam ni, apa saya cakap? Salin dulu. Okay, salin dulu equation ni. Salin. Okay. Bila dah salin, tengok sign dia ni. Sign ni mesti patutnya bracket. Kalau dia bukan bracket maksudnya awak kena kembangkan. Tak nak macam ni. Sebab ini bukan dia dah ringkaskan. Saya nak awak buat dia mesti sign bracket. So 20 pi t minus 2 pi x over 5. Okay, saya nak macam ni. Bawah equation tu tulis general dia. A sin omega t minus kx. Labelkan ini A punya, ini omega punya, ini x punya. So dari situ awak dah tahu dah ni siapa punya, ni siapa punya, ni siapa punya. Dan check unit. Unit dia semua dalam cm tau. So make sure lah nanti awak tukar lah dalam meter. Okay. Soalan pertama, dia suruh cari speed. So bila speed of wave, you ada 2 tau. Speed of wave kita akan guna formula V equals to F lambda. Tapi kalau particle kita kena differentiate. Ataupun guna plus minus omega square root A squared minus Y squared. Yang ini tak ada dekat chapter 10 tapi dia ada formula ni ada kat chapter 9. Okay, so F, ada tak F? Tak ada. Tapi F sama dengan apa? Omega. Omega sama dengan 2 pi F. So omega sama dengan 20 pi. Pi boleh cancel. So F sama dengan 20 bagi ni. So 10 Hz lah. So saya dah ada 10. Okay, lambda pula. Lambda saya boleh dapat daripada K. K sama dengan 2 pi over 5. So sama dengan, saya tulis formula dulu. K sama dengan wave number K ni wave number 2 pi over lambda sama dengan 2 pi over 5. 2 pi mati, so lambda sama dengan 5. Tapi 5 ni 5 cm. So maknanya nak darab sini darab 10 negatif 2 lah. Sebab awak nak tukar dia dalam unit SI kan. So 10 darab 5 kuasa negatif 2.
So jawapan saya adalah 0.5 unit ms negative 1. Okay, boleh? Ya. Okay, soalan nombor 2. Dia tanya velocity partikel tapi bila T0 dan X adalah 5. Dia bagi dua-dua. Bila dia bagi dua-dua, awak tak boleh guna yang omega ni. Awak kena guna equation yang dia bagi. So kalau dia ada bagi equation, gunalah equation tu. Okay, macam mana nak buat ni? Awak kena buat differentiate. Saya dah buat semalam dengan P mana? P tu 2018, 2019, 2020. Semua soalan ada tanya pasal differentiate. So differentiate ni kena tahulah. Ya. Okay, so saya nak cari nombor 2, saya nak cari V particle. Tadi V siapa cikgu? Tadi V wave. Wave. Soalan chapter ni pasal apa? Ingat tak saya ada bagi gambar ombak, lepas tu ada burung. Aku tengok burung apa macam bat lah. Burung. Burung tu duduk. Tak tahulah macam mana tu burung. Burung. Ingat tak? Ini wave. Burung tu act sebagai apa? Partikel. Dua-dua bergerak. Cuma partikel ni bergerak di dalam equilibrium position. Dia boleh gerak up down atau left right. Kalau wave dia sentiasa bergerak progressive wave lah. So partikel awak ni dia gerak up down lah. Macam burung ni dia gerak up down. So awak kena guna differentiate iaitu dy over dt lah. So saya akan differentiate ni lah. So V sama dengan D 5 sin 20 pi T minus 2 pi X over 5. Okay. So saya nak differentiate ni tau. So saya nak differentiate siapa? T. Okay. So 5, 20 ni bawa ke depan. Sin ni jadi cos. Yang dalam bracket ni jangan ubah. Dalam bracket ni kalau perasan saya tak pernah ubah dalam bracket ni. Paket, saya kata ni paket air. Jangan ubah paket ni. Yang ubah sin dengan cos je. Okay, so lepas tu buat apa? Lepas tu masukkan nilai. Dia bagi berapa? T0 X5. Okay, T0 X5. Maksudnya T0 X5. Okay. Kalau awak perasan, saya tak tukar tau unit sebab apa semua ni dalam SCM. So saya biar je lah 5 cm, saya tak tukar. So 55 bahagi ini 0. So saya akan dapat, saya tekan kalkulator sekali je, jangan tekan banyak kali. So kalau yang ni awak tak rasa, tak yakin, awak letak je ni, ini 0 tolak 2 pi. Okay, apa yang salah dekat kalkulator saya? Degree. Yes, bila masuk je chapter 9 dengan chapter 10, calculator mode kena tukar radian. Bila masuk je soalan chapter 9 dan chapter 10. Chapter 9, chapter 10 ni saya pun cakap nombor soalan. Nombor soalan dia 8 dengan 9. Kalau chapter 9 dengan 10 lah. So mesti mu calculator mode degree. Macam mana nak tukar calculator mode degree? Tekan shift, setup, tekan angle, tekan 2 radian. So mesti ada R kat sini. Okey, 5 darab 20 pi darab cos negatif 2 pi lah. So saya dapat jawapan 100 pi. 100 pi unit ms negatif, cm negatif 1. Sebab saya tak tukar unit. Okey, so kalau saya nak tukar unit, saya rasa jawapan akhir tak boleh pi kot. Jawapan akhir tak pernah ada pi. Okey, 314.116. 314.16 cms negatif 1. So saya tukar dia sebab dia saya bahagi 100 lah kan. So saya dapat 3.14 ms negatif 1. Betul tak? Rasa dia ni dia tak tukar ni unit dia. 9, 314. Tapi dia dalam cm. Kita nak buat dalam meter, samalah, betul lah. Mana ni?
Okay. Alright. So, soalan seterusnya. Number. Habis dah lah nombor A. Okay, dia masuk pasal application pula. Kita nak masuk application. Sebab dia pecah 3 tau. Wave, application dengan Doppler effect. Okay, tengok soalan number B. A wire of mass, dia bagi point 100 cm apart of tension force, dia bagi force lah. When the wire is plugged, the standing wave is formed. Okay. Calculate the fundamental frequency and third overtone of the frequency of the wire. So ini adalah case string. So saya akan buat yang fundamental dulu, satu biji mata. So satu biji mata ni adalah L dia sama dengan lambda over 2. Dan dia bagi tahu dah tadi L dia, length dia adalah 100 cm. Okay, so soalan minta cari fundamental. Okay, apa formula fundamental? Kita pergi dekat list formula. Okay, kita pergi dekat list formula. Ni. Ni sepadam lah ni Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3. So mana yang berkaitan dengan string ini? Sebab dia ada tension. Yang ini adalah untuk open, yang ini open close. Ini untuk F column lah. So saya akan guna N over 2L square root T over mu. N over 2L. N over 2L square root T over mu. F sama dengan N over 2L square root T over mu. Okay. So N saya adalah fundamental satu lah. 2L, length saya 100 darab 10 negatif 2 square root. Tension saya mestilah force 70. Okay, mu, apa ni mu? Mu ni bukan coefficient Mu ni kalau tak tahu pergi balik kat list formula. Ni. Mu adalah mass per unit length. Ni ada. Mu adalah mass per unit length. So, mass per unit length. Mass U adalah 3 gram. Length U adalah 100. Okay. So saya tekanlah kalkulator. 1/2 darab 100 kuasa negatif 2 darab 2 darab square root per 70 bahagi 30 kuasa negatif 3 bahagi 100 kuasa negatif 2. Okay. So saya akan dapat 24.15 unit hertz. Unit dia adalah hertz. Okay, soalan seterusnya dia minta overtone. So yang ini you kena ingatlah dia punya fundamental tu lah. Okay. Maksudnya fundamental first harmonic sebab dia adalah ikut turutan, dia bukan odd harmonic odd harmonic yang open close. Kalau first overtone N2, kalau second overtone N3, kalau third overtone N4. So kita nak third overtone, so N4 lah. So kalau saya just tulis F sama dengan untuk third overtone third overtone F dia sama dengan 4 kali F0 lah. Sebab formula dia adalah F sama dengan N F0. So 4 darab 24.15 sebab dia 4 kali ganda je. So saya darab 4 lah. So jawapan saya akan dapat 96.61 Hertz. Kalau awak nak guna ni pun boleh awak masukkan ni 4 lah. Tapi awak buang masa lah, awak kena kira banyak kali. Sebab bila dah dapat fundamental, F ni adalah ikut N F0. Awak nak yang keberapa? Kalau awak nak yang kedua overtone, so 3 lah M ni. Kalau awak nak third overtone, N ni 4 lah. Ini adalah formula general. Yang ini saya tak tahu lah, ada ke dekat list formula? Macam tak ada rasanya.
Yang ini tak ada dekat list formula. Yang ini adalah you kena tahulah you nak F yang ke berapa. F ni adalah F yang ke berapa yang you nak. Okay. Boleh? Boleh tak? Penuh tak ilmu di dada? Jangan nak terkejut lah, benda ni semua awak dah belajar lama dah. Cuba nak refresh balik tu lah, kena laju sikit lah ya. Okay, number 2, dia tanya what happen kalau tension force tu double, apa jadi kat new fundamental? So guna formula yang sama. So dia tanya F baru, apa jadi pada F baru kalau dia double? Masih lagi fundamental 2, length masih lagi sama. Dia tak ada cakap length berubah, cuma dia kata dalam kes ni you punya tension, maksudnya ketegangan tali tu jadi double, iaitu 70/2 lah. So mu awak masih lagi sama lah, mu adalah mass mass per unit length. Masih lagi sama. Okay. Kalau awak perasan, kalau saya dah padam tadi. Kalau awak perasan yang original dia adalah 1/2 100 darab 10 negatif 2 square root 70 bahagi 30 darab 10 negatif 3 bahagi 100 darab 10 negatif 2. Okay, kalau awak perasan, sama je. Ni adalah sama dengan ni. So maksudnya dia ni, tadi awak dapat 24.15. 24.15 kan. So maksudnya dia ni 24.15 darab square root tu. Sebab square root tu je yang tak ada. So maknanya saya buat 24.15 darab je dengan square root tu. So saya akan dapat 3415. 34.15 Hertz. So ini adalah fundamental baru bila dia adalah double. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Alright, so saya buat nombor C lah yang terakhir. Nombor C ni saya kena buat juga sebab nombor C ni agak menarik. Bagi saya agak menarik soalan nombor C ni lah. Okay, nombor C. Nombor C, lepas tu yang lain tu awak saya rasa tak ada masalah kot, nanti saya tengok balik. So esok kita sambung lah ya. Tolong buat chapter seterusnya lah. Kalau boleh biar buat semua lah pun boleh, bagus juga tu. Okay, number C. A stationary loudspeaker radiate frequency 1000 Hz uniformly all direction. A distance 4 meter, intensity dia adalah ini. Calculate power. So dia nak cakap macam ni, kita ada loudspeaker. Loudspeaker ni dia radiate all around. Dia bukan macam speaker yang kita buat tu dia macam ni je. Yang ni tak, speaker awak ni dia uniformly all direction. So dia kata bila dia duduk adalah 4 meter, intensity dia adalah sebanyak ni. So formula intensity adalah power over area. So awak dah ada intensity, power nak cari. Okay, area tak ada. Area ni adalah bukan area yang dia kembang tu lah. Maksudnya area yang dia radiate. Dia punya, so ini awak punya speaker awak ni bentuk bulat lah kiranya. 4 meter ni adalah ni. So area dia ni adalah inilah bentuk sphere. Bukan bentuk circular. So area awak bukan yang pi r squared. Pi r squared tu adalah kalau dia satu dimension. A sama dengan pi r squared ataupun pi d squared over 4. Tapi yang ini bentuk sphere. So area dia akan jadi 4 pi r squared. Sebab dia 3 dimension. Dia mengembang secara 3 dimension lah. Okay, so 0.95 power 4 pi. R awak adalah distance ni lah. 4 lah, 4 squared. So you akan dapat 0.95 darab 4 pi darab 4 square. So dapatlah jawapan 191. 191.01 lah. Watt. So maksudnya ini formula ni lah yang kena be careful. Sebab dia all around untuk sphere, spera. Okay. Soalan number 2. Dia tanya if the frequency of sound heard by a child is he approaching the sound at the speed of 10.
Okay, dia suruh tanya apa frekuensi yang didengari oleh budak tu lah. So actually ni adalah apa? Doppler effect lah. So kalau Doppler effect kita kena lukis. Okay, kita buat lukisan. So kita ada tadi speaker, kita ada budak. Budak tu dia kata apa? Approaching the sound. So V dia adalah 10. Siapa yang jadi observer? Budak. Sebab dia dengar yang ini source. Tapi source awak adalah kosong, tak bergerak. Dia yang bergerak. So ini adalah observer yang bergerak. So siapa yang akan memegang watak telinga? Saya memegang watak telinga adalah observer. So dia akan pegang telinga. So yang masuk telinga V. So saya akan compare ni dengan ni lah. So dia opposite, so dia akan jadi plus. So guna formula Doppler effect F0 V plus minus V0 V minus plus Vs Fs. So dia tak bagi V so kita guna yang standard lah. Patutnya dia kena bagi. V0 gerak 10. 331 Vs kosong. Yang ini adalah 1000. Okay. Plus ni nak letak dekat depan yang ada number lah. So awak akan dapat 331 tambah 10 bahagi 331. So darab 1000. So dapatlah jawapan 1030.21. Unit adalah Hertz. Saya rasa Doppler effect dah ada masalah dah Doppler effect ni. Okey, boleh? Boleh tak? Tahulah boleh ke tak boleh ni.